Okay, so hari ini kita akan masuk tajuk baru, bilik atur dan gabungan. Dikira satu topik baru kepada kamu lah, satu topik baru kepada kamu. Tapi sebelum cikgu nak pergi kepada dia punya rumus semua itu, kita buat satu aktiviti sikit sebab benda ini ada kaitan Okay, sebagai contoh aktiviti pertama, kalau cikgu sekarang bagi awak dua angka, iaitu angka 1 dan angka 2. Okay, cikgu nak minta kamu buat kerja ini, iaitu awak susun nombor 2 digit susun nombor 2 digit dan dengan nombor yang cikgu pekarkan ini dan nombor itu boleh berulang. So macam mana cikgu boleh susun nombor ini? Cikgu bagi contoh sebagai contoh cikgu boleh susun cikgu 1, 2, 12. Okay. Dengan dua angka ini cikgu boleh bentuk satu angka nombor 2 digit 12. Ada lagi cadangan lain Dini? Boleh faham? Okey, 21. Okey, nombor boleh berulang Auni? 11. Okey, 11. Okey, lepas itu Edi? 12 je. 12 sudah ada? 12. 22. Okey, 22. Okey, Husna? Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Okey. So kita akan kata di sini untuk buat kerja ini saya ada 4 cara nak buat dia. Okey. So dalam tajuk ini sebenarnya daripada awal sampai akhir akan tengok soalan itu akan tanya awak ada berapa cara buat kerja ini? Ada berapa cara buat kerja ini? Okay. So sebagai contoh untuk soalan ini cikgu bagi soalan yang simple lah. Okay. Akhirnya ada 4 cara untuk buat kerja ini. Kalau orang bagi saya dua nombor, nak suruh saya susun nombor 2 digit dan digit itu boleh berulang, saya ada 4 cara. Okay. Biasanya soalan hanya akan tanya awak ada berapa cara, dia tidak akan tanya awak apakah cara tersebut. Tapi kalau dia tanya, maksud saya untuk ini apakah 4 cara itu? Iaitu saya boleh buat 12, 21, 11, 22. Tapi soalan tidak minat kepada apakah cara tersebut. Soalan lebih berminat ada berapa cara. Okay, sekarang kita tengok aktiviti yang kedua. Okay, aktiviti yang kedua ini cikgu masih bagi awak digit 1, digit 2. Okay, dan cikgu pun minta awak susun semua nombor dia. Maksudnya awak akan bentuk nombor 2 digit. Tapi kali ini tak boleh ulang, tanpa ulangan. Tadi kita boleh ulang, sekarang tak boleh ulang. Okay, tak boleh ulang. Tadi sampai siapa sudah? 1, 2, 3. Husna tadi, tadi Husna sudah ya. Okay, Khairul, apa cadangan yang boleh? 12. Sorry? 12. Okay, 12. Okay. Aizudin? Aizudin? Ya, teacher. Okay. Apa cara, macam mana cikgu nak susun? Nombor tak perlu ulang selain daripada 12? Nombor tak perlu ulang. Yang tulis 21 teacher. 21. Okey. Lepas itu sampai siapa sudah? Ama ada cadangan lagi? Tak boleh dah. Tak boleh. So maksudnya kalau sekarang dia tak benarkan kita ulang, cara kita akan jadi kurang. Kita hanya ada 2 cara. Boleh? Itu kita hanya boleh letak 12 dan 21 sebab nombor itu tak boleh ulang. Okey Sekarang cikgu bagi kamu 3 digit. Okey, cikgu bagi kamu 3 digit dan kali ini cikgu sekali lagi minta awak susunkan, bentukkan nombor 3 digit dan nombor itu boleh ulang. Nombor itu boleh ulang. Okey, seorang bagi saya 3 Okey, Yusmairan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi? 3, 2, 1. Okey, 3, 2, 1. Lagi? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Okey, next siapa pula? Azira, kita contoh juga. 3, 3, 3.
Okey. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Okey, lagi. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Lagi. 3, 1, 3. Okey. 3, 3, 1, 3. Okey. Nuha, Ya. bagi saya contoh yang boleh sudah susun jadi nombor 3 digit dan nombor tu boleh berulang Okey. 1, 3, 3. 1, 3, 3. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 3, 1, 1. 3, 1, 1. Okey. Wawa? Wawa? 3, 1, 3. 3, 1, 3 sudah ada. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1. 3, 1, 1 pun sudah ada. 1, 3, 3. Ya. 1, 3, 3 sudah ada. Okey. 2, 2, 1. Okey, 2, 2, 1. Lagi. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Lagi. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Okey. Okey, Kiasadina, 3. 1, 1, 3. Okey, 1, 1, 3. 2, 3, 2. Sorry. 2, 3, 2 boleh? 3, 2, 3. Okey, 3, 2, 3. Okey. Nasra? 1, 1, 1. Okey, 1, 1, 1. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Boleh? Okey, Syamimi? 2 cukup. Orang seterusnya seorang bagi 2. Okey, Syamimi? 2, 2, 2. 2, 2, 2 sudah. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Okey, belum. 2, 3, 1. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Boleh? 2, 2, 3. Okey, Tasha? 3, 3, 1. Sorry? 3, 3, 1. Okey. 3, 3, 1. Satu lagi? Kamu sudah tak ada. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Boleh? Okey, tukar orang pula. Nabila? 1, 3, 1, 3, 1. 1, 3, 1. Okey. Satu lagi. 2, 2. 2. Okey, orang yang seterusnya cukup minta satu saja. Okey, Nabila satu lagi. Boleh? Kita tunggu lagi ya. Tiga, satu, dua. Okey, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Okey. Madina, satu aja saya minta. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Okey. Nadia Alisa? 2, 3, 3. 2, 3, 3.
Okey, Syafiqah? 332. 332. Okey, naik atas balik. Dini? Dini? Ini ataupun siapa boleh nampak lagi, sebab makin lama makin susah nak fikir kan. Siapa boleh nampak, siapa cakap ya. Cikgu sengaja arrange dia supaya dalam keadaan lebih senang awak tengok. Okay, siapa boleh nampak lagi? Ada? Siapa nampak, siapa cakap? Tak ada kan? Okay. So Dini, semua ada berapa cara? Kira kejap. $81. Sorry, berapa? Berapa cara? Maksudnya, okay, 111 satu cara, 11, 12 satu cara. Semua ini ada berapa cara? 27. 27. 27 cara. Boleh ya? Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Okey, cikgu minta susun semua nombor tapi tak boleh ulang. Okey, tak boleh ulang. So sebenarnya lebih senang kita ambil daripada yang sedia ada je lah. Okey, nombor mana yang boleh ya? Susun semua nombor tanpa ulangan. Seorang cakap 2. Auni, antara ini yang boleh ialah apa? 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Ada lagi? 1, 3, 2. Okey, 1, 3, 2. Okey. Eddie 2. 2, 1, 3. Okey. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Okey. Husna? 2, 3, 1. Okey, 2, 3, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey. Khairul, ada lagi? Tak ada. Tak ada. So akhirnya semua ada berapa cara? Ada 6. 6 cara. Okey. Kamu akan dapatilah kalau dia pernahkan kita ulang, cara dia lebih banyak. Kalau dia tak pernahkan kita ulang, cara kita kurang sikit. Okey, boleh So soalan kalau tanya kita ada berapa cara nak buat kerja-kerja ini, salah satu kaedah kita boleh buat ialah kita pakai teknik senarai. Tapi kita sebenarnya jarang pakai teknik senarai sebab satu mengambil masa. Kalau 2 nombor, okeylah kejap kita tapak kan. Kalau 3 nombor, tengok. Kita ambil masa yang lama untuk fikirkan dan lepas tu kita pun tak tahu kita fikir ni cukup ke tak cukup. So kena fikir, tak tahu bila nak berhenti. Kalau tertinggal 1, berjaya fikir 26, tertinggal 1 dikira salah. Okay? So ini salah satu teknik kita untuk tahu ada berapa cara. Tapi terus terang cikgu cakap di sini, cara ini kita jarang gunakan. Sebab satu dia mengambil masa yang lama, kedua kita susah sebenarnya. Okay, mungkin kita nanti ada satu nombor sebut 2 kali macam tadi kan. Sekarang saya cakap kita tercakap lagi ataupun kita tak tahu mungkin kita tertinggal satu nombor tak sebut. So sangat susah nak dapat nilai ini dengan betul. Okay? So di sini cikgu akan perkenalkan kaedah kedua. Sebenarnya hari ini cikgu akan ajar awak 3 kaedah. Okay? Akhirnya kita sebenarnya dalam exam kita akan pakai kaedah ketiga. Tapi cikgu akan ajar kamu kaedah pertama, kedua sebab itu tatan benda itu. So cikgu terpaksa ajar kamu supaya kamu faham, oh sebenarnya apa maksudnya 27 cara, apa maksudnya 6 cara. Boleh ya? So sekarang cikgu akan ajar kamu kaedah kedua. Okey, kaedah kedua kita akan gunakan cara yang awak buat dalam tajuk kepalang kalian. Pernah tak cikgu awak ajar gambar raja pokok? Tahu apa dia?
Kambaraja pokok. Benda macam ini. Okey. Benda macam ini. Kejap. Yang macam ini punya. Pernah belajar? Pernah teacher. Okey. So kita akan gunakan, waktu tu kamu gunakan ini untuk awak gunakan ini untuk cari kepala kalian kan? Tapi hari ini kita akan gunakan Kambaraja yang sama. Sebenarnya tajuk ini memang berkait rapat. Pilih atur dan gabungan sebenarnya berkait rapat dengan kepala kalian. Dia ada hubungan di antara dia, walaupun dalam latihan kita cikgu tak tanya soalan ini, tapi sebenarnya benda itu boleh dikait, dia ada hubungan. Okay. Hanya sekarang dalam kita punya sukatan matematik tambahan, tajuk kepala kalian telah dikeluarkan. So, cikgu rasa mungkin dia tak tanya balik lah di mana soalan 2 in 1. Pilih atur dan kepala kalian serentak punya. Tapi kalau dia nak tanya, cikgu pun tak boleh kata tak boleh sebab awak sudah belajar kepala kalian di matematik Okay, so kita akan gunakan teknik Kambaraja pokok untuk buat soalan ini. So, cara kita buat macam ini So, sekarang contohnya untuk aktiviti ini aktiviti ini kita nak susun semua nombor dan nombor itu boleh berulang. So nombor yang kita nak susun ialah nombor 2 digit. So kita ada digit pertama, kita ada digit pertama, kita ada digit kedua. Okay. So bila cikgu hanya pekarkan 2 nombor kepada kamu, so untuk nak tulis digit pertama saya ada 2 kemungkinan. Dia mungkin 1, mungkin 2. Okay. Bila digit kedua, sebab nombor itu boleh berulang, so cikgu masih ada 2 kemungkinan. Okay. So di sini awak nampak jawapan kita tadi 1, 1 iaitu ini, 1, 2 iaitu ini, 2, 1 ini, 2, 2 ini. So akhirnya awak nampaklah 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 cara. Okay. Kebaikannya gunakan Kambaraja pokok ialah kita tahu bila sudah habis. Bila sudah habis, bila kena fikir lagi. Kalau tadi kita pakai teknik senarai itu, kita sendiri kena rasa cukup kok. Kalau ketinggal tak tahu pun. Tapi yang ini kalau Kambaraja pokok kita sudah siap lukis, kita terus tahu ada berapa. Itu kebaikannya gunakan Kambaraja pokok. Dia bagi kita punya pemikiran, kita senarai dengan kaedah yang lebih sistematik. Lebih sistematik. Okay, cikgu pergi kepada bawah ini dulu. Okay, kalau cikgu kata susun semua nombor tanpa ulangan, apa akan jadi kepada Kambaraja pokok kita? So kamu akan dapati Kambaraja pokok kita. Untuk digit pertama kita memang ada 2 pilihan, boleh letak 1, boleh letak 2. Tapi bila pergi kepada digit kedua, sebab dia tak pernah kan kita ulang. So kalau digit 1 kita sudah 1, maksudnya sini tak mungkin 1 lah. Sini tak mungkin 1 lah. So kita tak ada pilihan ini. Okay. Begitu juga, kalau digit 1 kita ialah nombor 2, maka untuk digit kedua kita tak mungkin 2 lah sebab nombor tak boleh ulang. So ini kita buang. So akhirnya kalau kamu tengok di sini, kita hanya dapat 1, 1, 2 iaitu ni 12 dan 21, 2 cara. Okay. So sekarang kita pergi kepada 3 digit punya. Cikgu sengaja terangkan 2 digit supaya awak faham dulu macam mana nak wakilkan dalam Kambaraja pokok. Sekarang baru cikgu pergi kepada ini yang 3 digit punya. Angka 1, 2, 3. So kita buat ini susun semua nombor. Okay. Cikgu memudahkan saya, cikgu letak benda ini di tepi, di bawah kejap. Okay. Tadi cikgu susun sana sebab nak bagi senang tengok. Okay. Okay, so sekarang kita cuba lukis Kambaraja pokok untuk kes pertama ini Susun kita nak bentukkan nombor 3 digit dan nombor itu boleh berulang Maksudnya kita ada digit pertama, kita ada digit kedua dan kita ada digit ketiga Kita ada digit ketiga. Okay, siapa sudah?
Okay, Yusma Imran. Yusma Imran. Teacher. Teman cikgu lukis gambar raja pokok You buat habis Okay, so untuk digit pertama, untuk kes ini cikgu ada berapa caban? Cik pertama ada 3 cabang. Okay, ada 3 caban. Apakah caban tersebut? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, sekarang nombor boleh berulang Maka untuk digit 2 cikgu ada berapa caban? Ada 3 juga. Okay, cikgu ada 3 juga. Iaitu 1, 2, 3. Dan begitu juga untuk nombor 2 dan nombor 3. Cikgu tak buat habis sebab gambar raja pokok ini sangat besar. Bukan kata cikgu exam macam mana? Macam cikgu katalah, sebenarnya jarang diuji dalam exam gambar raja pokok Kenapa? Sebab itulah gambar raja akan jadi sangat besar. Okey, digit 3 Okey, katakan digit pertama saya ialah 1, digit kedua cikgu ialah 1. Untuk digit 3 cikgu ada berapa caban? Ada 3 juga. Okey, ada 3 juga. 1, 2, 3. Dan begitu juga untuk ini. Okey, dan ini awak buat, kalau kamu buat sama je lah. Okey, so cuba tengok jawapan pertama kita. Jawapan pertama kita. Apa dia? 1, 1, 1. Kalau kamu tengok, inilah dia. Boleh? Kalau kamu tengok jawapan kedua, 1, 1, 2. 1, 1, 3. 1, 2, 1. Boleh? 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 3, 1. Cikgu salah tu di sini 1, 2, 3. Kenapa 1, 3, 7 ini 1, 2, 3. So sini 1, 3, 2. 1, 3, 3. Sebenarnya kalau awak lukis yang seterusnya, awak akan dapati apa yang awak sedarai tadi, sebenarnya benda-benda inilah. Benda-benda inilah. So kalau awak lukis gambar raja pokok, awak akan sangat pasti. Okey, cikgu saya sudah siap susun semua. Itu kebaikannya lukis gambar raja pokok lah. Okey, sekarang kita nak tengok ada berapa cara. Cikgu kecilkan sikit. Okey, so kalau kamu tengok untuk cabang pertama besar ini, okay, di sini kita ada berapa cara kalau kamu tengok. Ada berapa? Yusma, bilang ada berapa? Ada 3 ada 9. Ini 1, 2, 3, 4. Semua ada berapa? Ada 9. Ada 9. Okay. Sekarang kalau kamu tengok cabang yang kedua ini, walaupun kita tak lukis, tapi dia akan lukis benda yang sama kan? So di sini ada berapa cara? Ada 9 juga. 9 juga. Okey, lepas tu kita tengok yang ketiga ini. Sini ada berapa? Ada 9. 9. So semua ada berapa cara? 27. 27. So inilah katanya 27. Boleh? Okey, sekarang kita pergi kepada susun semua nombor tapi tak boleh ulang. Tak boleh ulang. Cikgu hanya setakat motivate kita punya jawapan gambar raja pokok. Tak boleh ulang. Tak boleh ulang. Azira? Azira? Ya, teacher. Okey, kita tengok balik gambar raja pokok kita. Okey, dengar. Kita tengok gambar raja pokok kita. So, untuk digit pertama ada berapa caban? Tak boleh ulang Untuk ini masih macam ini ke? 3 caban? Ada 3. Okey. Katakan sekarang digit pertama awak ialah 1. So untuk digit kedua kita ada berapa caban? Nombor tak boleh ulang. So kita ada berapa caban? Masih 3 caban macam ini? Ada 2. 2. Caban mana kita nak? 2 dengan 3. 2, 3 kita nak. Yang satu ini kita akan padam sebab dia tak boleh ulang. So sini semua cikgu akan padam. Okey. Itu digit 2. Okey, sekarang kita sambung pula. Kalau digit 1 awak ialah 1, yang kedua ialah 2, maka bila sampai digit 3 ada berapa caban di sini? 2. Apa dia? 1 dengan 3. Okey, 2 tak boleh. Tapi kamu jangan lupa tadi digit pertama sudah 1. Ada 1, 3.
Hanya So ada berapa cabang? Ada satu. Ada satu. Yang mana satu nak? 3. Okay. So kita tinggal satu cabang. Okay. So untuk kes bawah ni pun samalah. Okay. Kalau digit pertama ialah 1, digit kedua ialah 3. Bila sampai digit 3? 2. Nah, ada satu cabang saja iaitu 2 kan? Okay. So kita tak ada ini. So kalau kamu tengok untuk kes kali ini kita tak ada 9 lah, kita tinggal 2. Nah, apa yang cikgu tulis ini? 1, 2, 3. Kalau kamu tengok inilah dia. 1, 2, 3. Okey, yang kedua ni 1, 3, 2. Ini dia. 1, 3, 2. So cerita kita ulang jugalah. Kita ulang juga untuk yang ini. So sini ada berapa cara? Azira? Ada 2. Ada 2. Sini? 2. 2. So itulah akhirnya kita ada berapa cara? 6. Inilah tatannya. Boleh? So kalau kita gunakan gambar raja pokok, kita boleh jimat sikit kita punya cara, sebenarnya bagi fikiran kita lebih sistematik lah, supaya kita tahu kita nak fikir sampai mana. Dan kalau soalan ni tak minta gambar raja pokok yang lengkap, kamu sebenarnya boleh lukis satu cabang aja. Sebelah sini, yang bawah ni boleh macam cikgu. Lepas tu dapat idea cukup. Sebab soalan dalam tajuk ini dia lebih minat kepada ada berapa cara. Ada berapa cara. Kalau dia minat, apakah cara-cara tersebut? Maka terpaksalah kita buat lengkap lah. Buat lengkap, lepas tu kita tuliskan semua kemungkinan yang ada. Sama macam awak buat dalam matematik. Hanya matematik, gambar raja pokok awak biasanya tak besar sampai mana, sebab matematik biasanya akan melibatkan sampai 2. Takkan sampai ketiga kan? Tapi kalau dia sampai ketiga, sebenarnya cara sama. Hanya besarlah gambar raja pokok kita. Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Cikgu minta kali ini susun semua nombor ini tapi tak boleh ulang. Susun semua ini tapi tak boleh ulang. Okey. Tak boleh. Okay. So cikgu tidak pakai teknik senarai. Teknik senarai yang pertama itu panjang betul lah kalau 4 angka. Tadi sudah 27 cara. Yang ini tak tahulah ada berapa cara. So cikgu bagi soalan senang sikit, cikgu tak pernah awak ulang supaya dia tak banyak. Tapi cikgu tak pakai teknik jadual, cikgu pakai teknik gambar raja pokok Okey, kita hantar seorang wakil pula. Nuha? Ya. Okey, kita buat gambar raja pokok. So sekarang cikgu nak bentukkan 4 digit maksudnya cikgu ada 4 lah ya. 1, 2, 3, 4 Okey, so untuk digit pertama cikgu ada berapa cabang? 4. Okey, cikgu ada 4 cabang. 1, 2, 3, 4. Iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang you bayangkan nombor tak boleh ulang nombor tak boleh ulang. So untuk digit 2 ada berapa cabang? 3. 3. Apa dia? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kalau untuk bawah ni? Sama. Tapi 1, 3, 4. Masih 3 cabang, hanya angka dia berbeza lah. Dan begitu untuk seterusnya. Okey, bila sampai digit 3 untuk ini ada berapa cabang? 2. 2. Apa dia? 3, 4. 3, 4. Kalau untuk ini? 2. 2. Apa dia? 2, 4. 2, 4. Kalau untuk ini? 2, 3. Okey, apa 2, 3. Boleh? Okey, sekarang pergi kepada digit yang keempat. Berapa cabang? 1. 1. Nombor dia? 4. Okey, untuk ini? 3. Untuk ini? Sorry. Untuk ini? 4. Hai. So, tak nak kaki cikgu tulis kejap. Okey, untuk ini? 2. 2. Untuk ini? 3. Untuk ini? 2. 2. Okey, maksudnya kalau kamu nak baca yang pertama ini ialah 1, 2, 3, 4 lah kan. Okey, yang kedua ialah apa? 1, 2, 4, 3 boleh? Boleh.
Selamat, kita terus. Kejap. 4. 4, 3 dan seterusnya lah. Cikgu tak tulis lah sebab macam nak tunjuk perasaan sudah. Okey, so sekarang kecil sangat. Okey. Kita sambung So kalau kamu tengok yang pertama ini, di sini semua ada berapa cara? Cikgu boleh list berapa keluar? 6. 6. So, untuk ini? 6. 6. Untuk ini? 6. 6. Okey. Lepas tu untuk ini? 6. 6. So, semua ada berapa? 24. 24. Boleh? So, sini jawapan dia 24 cara. Ya. Okay, sekarang kita sambung kepada bahagian B. Kali ini, walaupun cikgu bagi awak 4 digit, tapi cikgu minta awak susun 2 saja. Dan tak boleh ulang juga. Okey ya? Okey. Kiasadina? Ya. Awak nak pakai modified gambar raja pokok ini ke awak nak lukis semula? Lukis semula. Okay, lukis semula. Okey, kita ada 4 nombor 1, 2, 3, 4. Tapi cikgu minta awak susun 2 aja. So nanti bila cikgu lukis gambar raja pokok, ini ada berapa digit 1, digit 2 ada tak? Ada. Digit 3? Tak ada. Tak ada sebab kita baru susun 2. Okey ya. So untuk digit pertama cikgu ada berapa caban? 4. 4. Okey, cikgu ada 1, 2, 3, 4. Untuk digit 2 berapa caban? 3. 3. Apa dia? 2, 3, 4. Untuk ini berapa caban? 3 juga. 3. Apa dia? 1, 3, 4. Okey, dan seterusnya. Dan siaplah gambar raja pokok ini sebab dia baru 2 digit. So kita tengok yang pertama ini. Sini berapa cara? 3. 3, okey. Iaitu 1, 2, 1, 3, 1, 4. Sini berapa cara? 3. 3. Ini berapa cara? 3. 3. Okey. Dan ini berapa cara? 3. So semua berapa cara? 12. 12. Boleh? So di sini kita boleh dapat 12 cara. Okay? Kalau soalan tak tanya kita apakah cara tersebut, kita tak payah tulis lah, kita bagi saja 12 cara. Tapi kamu akan dapatilah pakai gambar raja pokok, fikiran lebih sistematik tapi leceh juga sebab kita kena perlu lukis gambar raja pokok yang sangat besar. Okay? So dengan ini kita akan masuk kepada apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu dinamakan sebagai petua pendarapan. Kita boleh gunakan petua pendarapan untuk dapat jawapan bagi soalan-soalan tadi dengan cepat. Cikgu terangkan dulu apa maksudnya. Dia kata kalau satu peristiwa. So di sini istilah matematik dia cakap peristiwa. So kalau untuk aktiviti cikgu tadi sebenarnya maksudnya kalau digit pertama. Digit pertama boleh berlaku dalam M cara dan satu perkara kedua. Sepatutnya peristiwa kedua. Satu peristiwa kedua dan satu peristiwa kedua ataupun nombor digit kedua boleh berlaku dalam N cara, maka kedua-dua peristiwa boleh berlaku dalam M kali N cara. M kali N cara. Itu tarifan dia lah. Apa maksudnya? Kita balik kepada contoh tadi. Kita balik kepada contoh tadi. So, cikgu pergi kepada contoh ini cukuplah. Contoh ini. Tadi kita lama kan nak buat benda ini. Tapi kalau kamu pakai petua pendarapan, kamu akan tengok kejap saja kita buat kerja ini. Kejap aja.
Okey, cara macam ini. Okey, sekarang cikgu ada 3 nombor. Saya nak susun semua nombor. Maksudnya di sini kita akan melipatkan 3 kali peristiwa. Peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga. Ataupun kita kata nombor 1, digit 1, digit 2, digit 3. Ada 3 peristiwa. Okey. Kita kena tahulah ada berapa cara untuk saya isikan digit pertama. Macam tadi, kalau sekarang cikgu bagi 3 nombor, nak suruh awak usi digit pertama, ada berapa cara, Nazra? Nazra? Teacher, apa tadi? Okey. Okay. Kita nak gunakan petua pendarapan ya. So petua pendarapan kata kalau untuk kes ini kita ada 3 kali peristiwa lah. Sebab kita kena isikan digit pertama, digit kedua, digit ketiga. So kita sekarang perlu tahu setiap peristiwa ni ataupun setiap digit ini ada berapa cara benda itu boleh dilakukan. So untuk digit pertama ada berapa cara kita boleh lakukan? Cikgu nak isi digit pertama. Kalau cikgu bagi 3 angka macam ini. Cikgu boleh isi nombor apa di sini? Langsung? Cikgu, okay. Kita ada 3 cara di mana kita mungkin boleh isi 1, kita boleh isi 2 ataupun kita boleh isi 3. So kita ada 3 cara. Sekejap. Okay, kita ada 3 cara. Bila nak isi digit kedua, cikgu ada berapa cara, Nazra? Nombor boleh ulang. Untuk isi digit kedua, cikgu ada berapa cara ataupun apa nombor cikgu boleh masuk dalam ini? Nombor 1 saja ke? Ataupun semua boleh ke? 3 juga. 3 juga sebab nombor boleh berulang. Okey, bila sampai digit ketiga? 3 juga. 3 juga. So kita gunakan petua pendarapan. Maksudnya kita darab lah. So jawapan dia 27. So kita tak payah gunakan gambar raja pokok, tak payah senarai. Sebenarnya kita boleh buat cepat dapat jawapan. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya tanpa ulangan punya. Syamimi. Ya, teacher. Okay. So sekali lagi ya, kita nak bentukkan nombor 3 digit, maksudnya ada 3 kali 3 peristiwa lah. Okay. So untuk masukkan digit pertama ada berapa cara? 3. Okay. Tapi kali ini kamu kena ingat, nombor tak boleh ulang. Maksudnya kalau nombor itu sudah masuk dalam digit pertama, dia sudah tak boleh masuk dalam digit kedua. So bila sampai digit kedua, saya tinggal berapa cara? 2. Bila sampai digit ketiga? 1. So bila kamu darat, kalau kamu tengok, awak dapatlah 6. So sekejap aja. Bila cikgu tanya soalan ini, tak payah buat gambar raja pokok, tak payah senarai, buat saja. 3 kali 2 kali 1, 6. Habis. Cikgu pergi kepada yang keempat. Cikgu pergi kepada yang keempat. Kali ini, untuk A ini cikgu susun semua nombor. Tapi di sini semua nombor maksudnya cikgu akan bentukkan nombor 4 digit So ada 4 kali peristiwa Syasha. Untuk pertama berapa kali? Berapa cara? 4 ke? 4. Sekarang tak boleh ulang tak boleh ulang So untuk digit kedua cikgu ada berapa cara? 3. Yang ketiga? 2. Yang terakhir? 1. So bila kamu darab boleh tak dapat 24? Boleh. Boleh. Macam tu. Senang je. Tak payah pergi gambar raja pokok pun. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Susun 2 nombor tanpa ulangan. Tadi kita kata ada 12 cara. Kita kata ada 12 cara. Kenapa 12 susun 2 nombor tanpa ulangan. So maksudnya kali ini peristiwa terlibat hanya 2 je lah. Sebab awak baru susun 2 nombor. Awak baru susun 2 nombor. Nabila, so untuk susun nombor pertama ada berapa cara? 4. Untuk kedua? 3. So kalau kamu darab, kamu dapatlah 12. Boleh? So gunakan petua pendarapan, kita boleh dapatlah
bilangan cara itu dengan kadar yang cepat. Dengan kadar yang cepat. Sekarang kita tengok modul kita. Kita tengok modul kita. So tak semestinya setiap kali cikgu tanya nombor. Cikgu boleh pakai cerita macam-macam sesuka hati cikgu lah. So soalan ini, tajuk ini sebenarnya ramai orang tak suka. Sebab dia macam-macam cerita boleh keluar. Tapi kalau kamu sudah faham, pengiraan dia sangat senang. Darab saja. Darab tambah aja. Dan semua nombor bulat pun. So kita tengok contoh pertama. So kali ini cikgu sengaja tak letak nombor lah. Cikgu kata ada berapa cara, berapa cara ataupun berapa hasil yang boleh berlaku kalau sekarang awak lambungkan. Kali ini apa yang awak lambungkan ialah sekeping duit siling. Sekeping duit siling dan sebiji dadu. Itu kerja yang kamu buat, sekeping duit siling dan sebiji dadu. So di sini akan melibatkan berapa peristiwa, Wadina? Peristiwa? Sebab kita kena tahu nak darab berapa kali. Berapa kali? Dua. Dua, sekali untuk duit siling, sekali untuk dadu. Boleh? Wadina kita sambung So bila kamu labung duit siling, ada berapa kemungkinan yang ada atau berapa cara? Dua. Iaitu kita mungkin dapat kepala, mungkin kita dapat ekor. Kalau saya labung dadu, ada berapa cara? 6. Iaitu cikgu mungkin dapat 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. So akhirnya semua berapa cara, Wadina? 12. Kita ada 12 cara. Maksudnya kalau saya labungkan sekeping duit siling dan sebiji dadu, kemungkinan yang ataupun dalam matematika dia pakai kesudahan. Kesudahan yang kita boleh dapat ialah 12 kemungkinan yang ada. Soalan tak tanya awak apakah 12 kemungkinan tersebut. Kalau kamu nak tahu apa dia, inilah K1, kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, ekor 1, ekor 2, ekor 3, ekor 4, ekor 5, ekor 6. Inilah 12 cara yang dimasukkan oleh soalan. Tapi untuk maths tambahan, kita tidak pentingkan bahagian ini. Biasanya soalan tidak tanya awak apakah 12 cara itu. Dia hanya tanya awak ada berapa cara. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Mangga jenis ini. Cikgu akan panggil kawan. Kalau awak tak pernah nampak mangga jenis ini, awak kata tak pernah nampak, cikgu tukar orang sebab di sini perlu awak ada pengetahuan tentang mangga jenis ini. Pernah nampak tak yang padlock yang jenis kita pusing nombornya? Tak pakai kunci langsung. Alisa, pernah nampak mangga jenis ini? Pernah. Jangan nampak dalam luggage juga. Luggage punya lock macam ini kan. Ada sejenis pakai kunci, ada sejenis pakai ini. Boleh? Sebelum kita jawab soalan ini, Alisa, sebab awak kata awak pernah nampak mangga ini, cikgu nak tanya awak. Bila cikgu pusingkan, katakan cikgu pusing yang pertama ini cikgu pusing yang pertama ini. Nombor apa cikgu, angka apa cikgu boleh nampak? Nombor 0 sampai bila? 9 ke? Sampai 9. Biasanya lah sampai 9. Tapi kalau dia nak setting lain tu lain lah. Tapi kalau mungkin cikgu enlarge bagi kamu tengok, cikgu bagi awak jenis normal. Kalau awak nampak ini, awak nampak ini 9. Ini 9, ini 0, ini 1. Kita akan tahulah ini pusing mesti daripada 0 sampai 9. Boleh Ini normal punya lah. Normal punya mangga yang pakai nombor punya. Dia biasanya adalah 0 sampai 9. So sekarang balik kepada soalan ini. Cikgu tanya, cari bilangan cara seseorang boleh mereka kod 3 digit bagi membuka mangga di sebelah. Kita ada mangga macam ini. So bila kita kunci, dia akan bentuk satu kod kan. Kod yang terdiri daripada 3 nombor. So sekarang soalan saya, kalau cikgu nak gunakan petua pendarapan, Alisa sambung jawab dia. Kalau cikgu nak pakai petua pendarapan, ada berapa nombor cikgu kena darab? 9. 9 ke? Ada berapa peristiwa di sini?
Cikgu perlu tiga. ada berapa nombor saja. Nombor berapa nanti Dua. baru kita. Dua. Dua. Benda yang awak bentuk itu terdiri daripada berapa nak angka? 9. Okey. Katakan sekarang mak awak, lock awak punya beg dengan mangga ini. Lepas tu awak nak tanya mak, berapa nombor dia? Mak awak akan jawab nombor itu dalam berapa digit? Oh, 3. 3. So maksudnya sini ada 3 peristiwa. Itu kita tahu sebab kita nak tahu kita punya kod dalam bentuk 3. Cikgu pun ada highlight di sini kod 3 digit ataupun kamu tengok mangga ni memang awak nampak ada 3. Lepas itu baru awak fikirkan untuk pertama ini, untuk yang pertama ini ada berapa cara cikgu boleh tulis? Ada berapa cara mak awak boleh bagi jawapan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So berapa kemungkinan ada di sini? 10. 10. Okay. So, ada 10 di sini. Bagaimana untuk gear kedua? 10. 10. Okay, mungkin kamu tahu di sini, cikgu dia tak cakap pun ulang ke tak ulang, tapi kita kena logical thinking lah untuk soalan ini. Kalau atas ini sudah kosong, bawah boleh kosong tak? Boleh kan? Kalau bawah itu boleh kosong, maksudnya benda ini dia pernah kita ulangkan. Benda itu boleh berulang. So, soalan kalau melibatkan kehidupan harian punya, kadang-kadang dia tak bagi istilah yang jelas. Benda ini berulang ataupun tak berulang. Okay, so waktu itu awak kena gunakan pengetahuan kamu lah, tanya sendiri, boleh ke? Okay, contohnya soalan ni, mungkin tak mak bagi saya jawapan 0, 0, 0, semua kosong. Kalau rasa mungkin, itu maksudnya benda itu boleh berulang. Okay, untuk yang ketiga, Alisa? 10 juga. So jawapan? 1000. 1000. Okay, so kalau kamu nak tahu cikgu, apakah 1000 nombor itu? Kalau kamu nak tahulah 000, 001, 002, pergi senaraikan sampai 999. Semua ada 1000 angka. 1000 kod boleh dibentukkan. Tapi macam cikgu cakaplah, soalan tak minat tentang ini. Soalan tidak minat apakah nombor tersebut. Dia lebih minat kepada ada berapa cara kita buat kerja itu. Okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni bukan keadaan biasa. Keadaan biasa kita tak buat kerja ini. So, waktu jenis ini biasanya dia akan sebut dengan jelas lah. Benda ini perlu ulang ke tak perlu ulang. Perlu ulang ke tak perlu ulang. Syafika? Okay. So, untuk soalan ini, nyatakan berapa cara untuk susunkan semua huruf dalam perkataan COVID tanpa ulangan. So, cikgu nak tahu ada berapa peristiwa. Berapa nombor cikgu kena darab? 5. 5, okey. Kenapa 5? CEO. Kenapa 5? Sebab COVID ini ada 5 huruf. So, bila dia ada 5 huruf, cikgu akan tarak 5 lah sebab dia nak susun semua. Okey. So, untuk huruf pertama ada berapa cara? 5. 5. Kedua? 4. 3? 3. Keempat? 2. Akhir? 1. Tekan kalkulator, cikgu nak jawapan. 120. Okey. Sorry. 120. 120. Ini kalau kita nak lukis gambar raja pokok ataupun kita nak senarai mati kerja kita. 120. Okey. Okey, kita pergi kepada D. Nyatakan berapa cara nak susun. Masih perkataan COVID, masih tak boleh ulang, tapi cikgu hanya nak susun 3 huruf. Cikgu hanya nak susun 3 huruf. Siapa yang tak panggil lagi? Tak ingat sudah, tak apalah. Yusma Imran? Okey. Okey. So, ada berapa nombor cikgu kena darab untuk kes ini? 3. 3, okey. Sebab 3 huruf di sini ya. Okey. So, untuk huruf pertama, berapa cara? 5. Kedua? 4. Ketiga? 3. Jawapan? 60. 60. Boleh? So, kalau kamu faham petua pendarapan, kita boleh jawab soalan ini dengan senang.
Okay. So kerja untuk hari ini ialah latihan 1.1.1. Cikgu uji petua pendarapan sahaja. Cikgu faham siapa yang sudah ikut tuition ataupun pernah pergi ada orang ajar awak ada belajar banyak cara lagi. Tapi cikgu harap awak jawab soalan ini hanya gunakan petua pendarapan kalau boleh lah. Okay? Tapi kalau kamu kata cikgu saya tidak faham petua pendarapan, saya nak pakai guru tuition ajar punya, boleh tak? Boleh. Tapi cikgu kena beritahu kamu bila awak pakai teknik-teknik yang lain, dia sebenarnya hanya sesuai untuk kes tanpa ulangan. Maksudnya yang cikgu-cikgu ajar kalau ada orang application, ada benda macam simbol tanda seluar punya, ada simbol apa MPR, NCR. Okay. Kalau tak tahu cikgu cakap apa, tak apa. Kalau siapa yang tahu, mungkin akan terfikir, cikgu kenapa soalan ini cikgu tuition saya pernah ajar macam ini, dia ajar apa MPR, NCR punya. Okay. Boleh kalau awak nak pakai ini hanya cikgu untuk permulaan, cikgu tak nak sentuh ini lagi, cikgu belum ajar lagi. Tapi awak perlu tahu petua pendarapan kamu jangan kata, oh cikgu kalau itu saya tak payahlah belajar apa yang ajar hari ini. Perlu. Sebab petua pendarapan dia, kalau jenis ini yang awak belajar dalam tuition punya, okay, sebenarnya cikgu akan ajar juga lepas ini. Dia semua ialah jenis tak boleh ulang. Maksudnya soalan soalan contoh D ini, cikgu sebenarnya boleh pakai ini. Soalan C ini cikgu boleh pakai sebab dia tanpa ulang. Soalan B saya tak boleh pakai. Yang tata seluar punya MPR, NCR semua tak boleh pakai. Sebab soalan ini, benda ini boleh berulang. Bila dia boleh berulang, kita tak ada pilihan lain. Kita mesti pakai teknik senaraikan ataupun teknik gambar ajar pokok ataupun teknik petua pendarapan. Yang kita belajar tanda seluar, apa MPR, NCR itu semua tak pakai. Itu tak boleh. Itu hanya untuk kes tanpa ulangan. Boleh ya? Kalau kes ini lagilah tak jadilah sebab kita dua peristiwa yang tak ada hubungan rapat. Itu ini nak tak nak kita terpaksa gunakan petua pendarapan. So petua pendarapan adalah penting juga, awak kena belajar. Mungkin awak akan rasa dalam buku kerja, ada buku kerja kalau lama-lama punya dia tak ada ini. Tak ada lagi ini. Dulu petua pendarapan tidak penting. Tapi sekarang cikgu sudah tengok belum sampai sukatan baru macam kamu ini, 2-3 tahun kebelakang ini cikgu sudah nampak soalan-soalan SPM dia sudah mula uji petua pendarapan. So petua pendarapan dia bila soalan itu melibatkan benda boleh ulang, dia mesti petua pendarapan. Kalau tanpa ulang, suka hati awak. Awak boleh pakai teknik petua pendarapan, awak boleh pakai teknik yang cikgu akan ajar lepas ini. Sebab teknik itu lagi pendek. Tapi dia terhad kepada jenis yang tak boleh ulang. Okay, so latihan untuk hari ini ialah latihan 4.1.1, semua ada 5 soalan. Sengaja cikgu tak nak bincang dengan kamu fikirkan dulu. Sebab soalan ini dia kira tak susah, tapi dia perlu fikiran kamu. Tajuk ini sebenarnya tak ada masalah, tak boleh kira sebab dia tanpa tolak, kalkulator pun ada. Dia masalah nak tahu apa darah apa. Itu dia. So kamu fikirkan macam mana nak buat.